Seterusnya kita ke negeri di bawah Bayu. Antara fokus, beasiswa Kerajaan Negeri Sabah sasar 5,000 penerima. Perinciannya bersama Suaran Shah di Kota Kinabalu. Suaran, silakan. Ya, Otto. Beasiswa Kerajaan Negeri Sabah BKNS menyasarkan kira-kira 5,000 anak Sabah yang melanjutkan pengajian di dalam dan luar negara menerima bantuan keuangan sehingga penghujung tahun ini. Ia sekaligus membolehkan peruntukan beasiswa tahun ini berjumlah lebih 113 juta ringgit dimanfaatkan sepenuhnya untuk pembangunan modal insan. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif yang juga Exco Agama dan Pendidikan Sabah berkata, pemberian beasiswa ini memberi peluang lebih ramai anak Sabah yang kurang berkemampuan melanjutkan pelajaran di peringkat lebih tinggi. Jumlah kumulatif penerima BKNS setakat ini seramai 11,294 pelajar. Untuk beasiswa Kerajaan Negeri Sabah, fokus dan sasaran kita sehingga penghujung tahun ini lebih kurang 5,000 pelajar baru akan mendapat. Jadi dicampur yang sedang aktif yang kita beri sebelum ini, yang masih belajar, artinya sasaran kita akan mencecah 11,000 pelajar akan menerima beasiswa Kerajaan Negeri Sabah. Jadi lebih kurang 4 kali lipat tambahannya daripada sebelum ini. Datuk Muhammad Arifin ditemui pemberita selepas Majlis Penyampaian Beasiswa Kerajaan Negeri Sabah dan Anugerah Kecemerlangan Pendidikan Sabah (AKSA). Seramai 218 pelajar Universiti Malaysia Sabah UMS masing-masing menerima surat tawaran BKNS. Saya rasa sangat gembira kerana dapat beasiswa ni sebab bukan semua orang boleh dapat beasiswa ni, dan beasiswa ni juga dapat meringankan bebanan ibu bapa saya jugalah dari segi kewangan. Dengan adanya beasiswa ni saya lagi bersemangatlah untuk belajar dan juga tidak perlu risau atas segala keperluan yang perlu dibelilah. Syukur pada hadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini saya berasa gembira telah mendapat pemberian beasiswa Kerajaan Negeri Sabah dan ia akan dapat membantu saya dalam pembelajaran saya, meringankan beban saya untuk membayar yuran. Perasaan saya ialah pertama sekali bersyukur dan gembiralah, dan seterusnya meningkatkan motivasi saya lah untuk terus belajar dan mendapatkan keputusan yang terbaik sama ada di semester ini dan juga semester seterusnya. Nasihat saya kepada pelajar lain, teruskan semangat belajar, jangan tergelincir daripada landasan yang sebenar dan teruskanlah impian anda, capai cita-cita. Majlis juga menyaksikan penyampaian sumbangan daripada Tabung Pendidikan Negeri Sabah TPNS kepada 19 pelajar dan penyampaian bantuan ihsan Sekolah Sabah Bisbah untuk pembelian peralatan digital sekolah dengan nilai keseluruhan RM5 juta. Dianggarkan 625 sekolah akan menerima manfaat tersebut, manakala seramai 11 penerima AKSA yang telah mengharumkan nama Sabah dengan memenangi pelbagai kategori pertandingan di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Melibatkan peruntukan hampir 14 bilion ringgit, 4 daripada 19 pakej projek Lebuh Raya Pine Borneo Sabah Fasa 1B sudah mula dilaksana. Kontraktor bagi 13 lagi pakej telah pun menerima surat lantikan, manakala 2 lagi dalam proses perolehan. Wartawan Nirona Newman ada butirannya. Pakej kerja Pen Borneo Sabah Fasa 1B mengandungi 4 jajaran. Jajaran Barat Laut bermula dari Kota Belud ke Kudat melibatkan pakej kerja WP 11 hingga 14. Jajaran Tenggara WP 16 hingga 20 dari Tawau ke Lahadatu. Manakala jajaran Timur Laut melibatkan WP 22 hingga 26 Lahadatu ke Sandakan dan jajaran Tengah WP 31 hingga 35 Telupit ke Ranau. Tempoh pembinaan pakej kerja Fasa 1B antara 36 bulan hingga 48 bulan. Kita mestilah mengelakkan apa yang masalah ataupun isu-isu yang mengekalkan kelancaran jalanan projek ini. Kita dah belajarlah apa yang menyebabkan masalah kelewatan ataupun
projek itu tidak dapat dilaksanakan dengan terbaik. Bagi fasa 1A pula, kira-kira 78% kerja pembinaan hampir siap. Beberapa isu yang menyebabkan kelewatan termasuk proses pengambil alihan tanah, pemindahan utiliti dan koordinasi pihak berkaitan sedang diselesaikan. Total package 1A adalah sebanyak 16. 4 daripada 16 tersebut sudah siap. Jadi ada 11 lagi package 1A sedang berlangsung. Dan ini dijangka siap antara tahun hadapan dan juga 2026. Apabila siap sepenuhnya kelak, projek Lebuhraya Pan Borneo Sabah akan memberi impak positif kepada rakyat di negeri ini termasuk peningkatan pergerakan melalui jalan darat yang lebih selamat dan selesa. Nirona Newman, RTM. Pembinaan klinik kesihatan jenis 2 tuaran yang dijadual dibina di kawasan Laya-Laya diharap dapat dipercepat. Ahli Parlimen Tuaran Datuk Seri Panglima Wilfred Madius Tangau berkata pembinaan klinik berkenaan telah pun diluluskan oleh Kementerian Kesihatan KKM di bawah Rolling Plan 5 Rancangan Malaysia ke-12 tahun depan. Datuk Madius berkata pembinaan klinik ini penting dan cukup mendesak memandangkan bahagian pesakit luar dan bahagian kecemasan Hospital Pakar Minor Tuaran kini sentiasa sesak dengan kehadiran ramai pesakit untuk mendapatkan rawatan. Ini kerana Hospital Pakar Minor Tuaran juga merupakan hospital rujukan untuk pesakit dari Hospital Ranau, Hospital Kota Belud dan Hospital Kota Marudu. Keadaan ini menyebabkan pesakit luar tidak sanggup menunggu lama sehingga ada antara mereka balik tanpa mendapatkan rawatan atau bergegas ke hospital swasta. Beliau menyatakan demikian dalam satu perkongsian di laman Facebook rasminya berhubung status klinik kesihatan jenis 2 tuaran yang disuarakannya dalam sidang Parlimen. Sebelum ini, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad dalam jawapan bertulis kepada Ahli Parlimen Tuaran memaklumkan KKM telah meluluskan RM50,000 bagi tahun 2025 untuk melaksana kerja-kerja awalan projek berkenaan. Skop kerja merangkumi pembinaan sebuah klinik kesihatan jenis 2, blok pejabat kesihatan kawasan Tuaran, 8 unit kuartus kelas D dan 40 unit kuartus kelas F selain peralatan perubatan dan bukan perubatan serta perkakasan dan sistem ICT. Baik saudara, sekian perkongsian dari Negeri di Bawah Bayu. Kembali bersama Otto untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam negara dari sungai hingga segara Palestin pasti merdeka. Silakan Otto. Baik, terima kasih suara langsung dari Kota Kinabalu.